Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perniagaan tingkatan 5, saya Cikgu Siti Nurhayati binti Makhtar akan bersama awak. Masih lagi bersama awak untuk sesi 2021. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan tajuk pertama iaitu pengurusan sumber manusia. Ataupun saya ringkaskan sebagai PSM. Okey, baik. Untuk tajuk ataupun bab PSM, kita perlu fokus kepada 6 aspek ataupun 6 subtopik ini yang awak perlu tahu iaitu definisi PSM, kepentingan PSM, peranan PSM, analisis aspek pengelolaan sumber manusia, hubung kait kemahiran kebolehkerjaan dan juga struktur organisasi perniagaan. Okey, untuk sesi ini saya hanya fokus kepada subtopik yang 3 subtopik saja, definisi, kepentingan dan juga peranan PSM. Apakah yang dimaksudkan dengan PSM? Pengurusan sumber manusia. Baik, jika kita sebut ataupun bercakap mengenai sumber manusia, awak perlu ingat sumber manusia ialah pekerja. Perkataan yang mudah merupakan pekerja. Sekarang ni awak kena andaikan yang awak sebagai pengurus sumber manusia. Okay. Siapakah pengurus sumber manusia? Mestilah manusia yang mengurus manusia. Takkanlah haiwan pula yang mengurus manusia. Betul tak? Okey. Pengurusan sumber manusia mengurus modal insan. Okey, cuba awak lihat di sini. Mengurus modal insan. Saya highlight sikit. Okey. Mengurus modal insan yang fokus kepada keperluan tenaga kerja. Pengurusan dalam pembahagian kerja. Jadi, pengurus sumber manusia ni dia fokus kepada berapa pekerja yang dia nak, bilakah diperlukan, kan? Kenapa diperlukan, dan bila dia ambil pekerja, hire pekerja, maka macam mana pula dia nak urus? Dari segi apa? Latihan, motivasi, dan apa sebenarnya kerja yang perlu dilakukan oleh pekerja tersebut. Itu tugas pengurusan sumber manusia. Pengurus sumber manusia lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris terpanggil Human Resource Manager. Okey. Definisi secara umumnya, pengurusan sumber manusia ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja untuk menarik, membangun, mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Untuk menarik orang kerja dengan kita. Okay, membangunkan tenaga kerja tersebut secara tak langsung bila pekerja ni seronok. Mereka akan lebih setia dengan kita dan secara tak langsung juga mereka akan melahirkan pekerja yang berprestasi tinggi, berkualiti lah. Baik para pelajar, kenapa pengurusan sumber manusia ni penting? Ya, sangat penting. Bagi saya sangat pentinglah dalam sesebuah syarikat. Tanpa pekerja, siapalah kita? Ya, sesebuah organisasi syarikat tidak akan maju, membangun sekiranya tidak mempunyai pekerja yang bagus. Okay. Namun, kita perlu tahu kenapa pentingnya untuk urus pekerja tersebut. Okay, yang pertama, untuk memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Ya. Yang kedua, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Okay. Tak boleh nak ambil mudah. Setiap prestasi pekerja mesti dipantau. Okey, yang ketiga, untuk memastikan tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Jadi, kita kena ada ilmu cara untuk mengurus sumber manusia. Okey, seterusnya, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Okey, nak agih sumber manusia, nak agihkan pekerja. Nak letak di jabatan mana?
jabatan apa yang memerlukan pekerja, bahagian mana, pengeluaran ke, marketing ke, ya, teknologi ke. Jadi bila kita urus sumber manusia dengan baik, kita tahu pengagihan yang tepat yang diperlukan oleh syarikat. Okey, seterusnya, sumber manusia sebenarnya perlu ataupun sangat memerlukan latihan yang cukup dan terkini. Kalau tak ada latihan, macam mana mereka nak melaksanakan tugas dengan lebih baik, berkualiti. Okey. Terakhir, kenapa pentingnya mengurus sumber manusia ini? Yang ni paling penting. Sumber manusia perlu dipastikan supaya cukup. Kalau tak cukup, macam mana lah nak berjalan? Bukan berjalan kaki. Organisasi sesebuah syarikat itu untuk melaksanakan operasi syarikat. Okey? Okey, seterusnya. Apakah sebenarnya peranan sebagai pengurus sumber manusia? Ya? Apa peranan? Kalau awak biasa dengar lah, HR sebenarnya manager HR tu apa sebenarnya fungsi mereka? Kalau awak bekerja nanti, apa sebenarnya? Kalau bekerja sebagai HR, apa sebenarnya skop ataupun peranan awak sebagai HR dalam sesebuah organisasi perniagaan itu? Okey, yang ni peranan-peranan secara asas lah yang kita perlu tahu sebagai pengurus sumber manusia. Okey, yang pertama, keperluan pekerja. Untuk mengetahui keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Okey, rekrut ni maksudnya mengambil pekerja, proses pemilihan. Okey, proses ini ataupun teknik ini boleh menarik calon supaya orang suka bekerja dengan syarikat kita. Okey, bagaimana caranya? Mestilah menawarkan allowance, gaji yang menarik, kemudahan-kemudahan, kebajikan-kebajikan yang bakal diberi, kan? Okay, jadi, selain itu juga, pengurus sumber manusia perlu menghurai bidang tugas dengan jelas. Okay, ambil pekerja tapi tak tahu macam mana nak hurai bidang tugas. Jadi, pekerja pun confused. Apa sebenarnya kerja dia? Nak kena buat apa? Takkan kerja dia hanya nak buat kopi, betul tak? Okey, mesti tengok tugas yang perlu dilakukan. Okey, contoh menjalankan sesi temuduga dalam proses pemilihan pekerja. Okey, ini maksudnya teknik merekrut pekerja menggunakan kaedah sesi temuduga. Okey, yang kedua, peranan sebagai pengurus sumber manusia mestilah membangunkan pasukan mencapai sasaran. Okey, semua pekerja di sebuah syarikat merupakan satu pasukan. Bila bercakap pasukan, kita mesti mewujudkan semangat berpasukan. Contohnya awak dalam rumah sukan, mesti kena ada semangat berpasukan. Barulah mencapai sasaran yang kita nak menang. Kan? Sama juga dengan konteks dalam perniagaan. Mesti ada semangat berpasukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Okey, bagaimana nak tahu sasaran itu tercapai? Okay, setiap pekerja mempunyai KPI pasukan masing-masing. KPI ni apa? Matlamat lah. Dia akan senaraikan apa matlamat yang perlu dicapai. Okey. Contoh, pemaklukan KPI. Okey, siapa yang memaklumkan? Pengurus sumber manusia yang perlu menyatakan KPI setiap kumpulan pekerja. Kalaulah bahagian jualan, maka KPI mereka mungkin meningkatkan jualan sebanyak 20% setiap bulan. Meningkat 20% setiap bulan. Jadi itulah KPI. Okey. Okey. Seterusnya, peranan sebagai pengurus sumber manusia iaitu menjaga prestasi pasukan. Kenapa menggunakan pasukan? Dalam perniagaan ini mestilah mempunyai pasukan yang bagus.
Okey. Semua pekerja tu sehinggalah peringkat atasan ke bawah, we as a team. Okay, why? Kenapa? As a team untuk mencapai matlamat dalam sesebuah perniagaan. Okey. Kenapa pentingnya? Sebab pasukan inilah yang akan mempengaruhi kuantiti dan kualiti pengeluaran. Pekerja yang bagus akan meningkatkan kualiti dalam pengeluaran perniagaan. Okey. Meningkatkan prestasi dan motivasi pasukan melalui latihan dan kursus. Okey, prestasi pasukan boleh ditingkatkan melalui latihan dan kursus. Okey, contoh, mengadakan kursus motivasi supaya pekerja sentiasa bersemangat. Okey, inline kita panggil. Tak adalah sekejap naik, sekejap jatuh. Bosan. Ya. Datang kerja mesti bersemangat. Okey. Yang keempat, latihan peningkatan kendiri. Fokus kepada latihan. Kenapa pentingnya latihan ini? Supaya pembangunan siapa? Kendiri. Pembangunan pekerja. Pekerja diberi secara berterusan. Tengok, fokus kepada berterusan ini. Kalau sekejap okey, sekejap tak okey, tak boleh. Okay, latihan ni perlu dirancang dari awal. Bila dah bertambah baik, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Baiki mana yang perlu touch up supaya lebih bagus. Program latihan dan bangunan dijalankan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Okey. Latihan inilah akan membantu kualiti dalam pekerjaan. Contoh, program latihan amali kepada pekerja baru. Ni pekerja baru. Okey. Pekerja baru perlu didedahkan dengan program latihan amali. Okey, yang kelima, peranan sumber manusia juga perlu membentuk persekitaran positif dan harmoni. Pekerja rasa selesa, seronok, rasa tak nak kerja tempat lain. Okey, macam mana cara? Macam mana cara nak bagi mereka kekal dengan sesebuah syarikat? Contohnya kat sini, kemudahan pejabat yang lengkap. Okey, lengkap. Mesra pengguna. Jadi, selesalah untuk bekerja. Okey ya. Okey, seterusnya peranan sumber manusia juga ialah perlu mempunyai pemantapan budaya secara profesional. Okey, apa budaya profesional? Iaitu amalan yang beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan yang dapat wujudkan budaya profesional. Okey, bila adanya amalan kerja yang beretika, integriti, jujur, amanah, setia, senyum. Okey. Amalan-amalan itulah yang akan secara tak langsung wujudnya budaya profesional. Okey, bila wujudnya budaya profesional ini melalui amalan-amalan tadi, maka akan menjamin perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Ingat, pelangganlah merupakan yang kita perlu jaga. Sebab tanpa pelanggan kita tak boleh nak berkembang. Bukan berkembang. Perniagaan tu tidak akan berkembang kalau kita tak fikir pelanggan. Okey, contoh budaya profesional yang boleh diamalkan ialah konsep pengurusan Jepun, Kaizen ataupun zero defect. Tak nak ada satu pun kesalahan. Okey, seterusnya ialah menggalakkan kreativiti dan inovasi. Sebagai pengurus sumber manusia juga perlu wujudkan kreativiti dan inovasi. Okey, bagaimana sentiasa
mendedahkan kepada pekerja sesuatu benda yang baru. Barulah pekerja boleh create the new ones and innovate, inovasi. Okay. Menggalakkan pembangunan bakat pekerja bagi menambahkan kepakaran pekerja yang kreatif dan inovatif. Okay. Kita nak hasilkan pekerja yang kreatif dan inovatif. Okay. Bila adanya pekerja yang kreatif dan inovatif ini, sebagai pengurus sumber manusia juga, kita boleh menyediakan ganjaran dan penghargaan kepada pekerja sebagai motivasi mereka untuk jadi lebih baik. Okay. Apa contoh galakan tersebut? Beasiswa pendidikan untuk menyambung pengajian khusus dalam bidang tugas mereka. Ataupun contoh lain iaitu sebagai penghargaan, kita bagi bonus, kita bagi percutian 3 hari 2 malam. Okay. Jadi ganjaran tersebut boleh menggalakkan adanya usaha para pekerja untuk lebih kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya ialah pemberian insentif yang munasabah. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan insentif? Fungsi ganjaran kepada pekerja adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi, motivasi dan kesetiaan pekerja. Okey, jadi salah satu insentif yang kita boleh bagi kepada pekerja iaitu ganjaran. Okey, ganjaran inilah salah satu insentif yang munasabah. Munasabah tu maksudnya apa? Yang logik, yang rasional, yang mampu diberi oleh pihak syarikat. Okay. Insentif ini penting untuk meningkatkan motivasi dan kesetiaan pekerja. Okay. Ganjaran sesuai juga dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni. Apa maksud harmoni? Pekerja rasa selesa, yakin. Kalau kata kerja di kilang, kilang-kilang yang boleh menyebabkan kecederaan di tempat kerja. Tapi syarikat menyediakan insurans. Jadi bila ada insurans, adanya pampasan jika berlaku apa-apa kemalangan di tempat kerja, maka pekerja akan rasa lebih yakin. Okay, contoh yang boleh diberi sebagai insentif kepada pekerja iaitu kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. Okey, seterusnya perkeso. Okey. KWSP wang tabungan. Perkeso lebih kepada perlindungan kepada pekerja. Jadi, bila adanya insentif munasabah ini, pekerja akan rasa lebih semangat, confident, rasa selamat, seronok. Bila ada perasaan yang sebegitu, maka mereka akan lebih setia. Tak naklah bekerja tempat lain. Seterusnya, peranan sebagai pengurus sumber manusia ialah pemberhentian pekerja. Kalau pada awalnya kita belajar peranan PSM ini, rekrut pekerja, pengambilan pekerja. Peranan untuk pemberhentian pekerja juga perlu dilakukan oleh pengurus sumber manusia. Okey, perniagaan perlu ada sistem pemberhentian yang sistematik supaya tiada pembaziran sumber manusia. Okey, jadi perlu ada sistem untuk kita nak hentikan pekerja tersebut. Pekerja yang menamatkan perkhidmatan atau diberhentikan perlu diberikan ganjaran atau pampasan yang setimpal sebagai tanda penghargaan atas sumbangan khidmat mereka. Okey, kalau kata kita nak pecat pekerja, kita tak boleh nak main pecat je. You are fired. 24 jam. Awak berhenti sekarang. Tak boleh. Kita perlu ada sistem. Yang mana bila pada mulanya kita rekrut pekerja, bila dia masuk awal bekerja, kita dah menceritakan kontrak kerja tersebut. Kalau ada buat hal, macam mana awak akan dipecat. Okay. Contoh,
panggil dulu untuk sesi kaunseling kalau dia buat hal. Okey, surat amaran. Macam awak lah. Kalau nak berhenti sekolah, nak kena buang sekolah, bukannya cikgu ataupun pengetua cikgu Nasri ke nak buang awak. Sengaja datang je tak ada apa-apa. Tak datang sekolah beberapa hari terus buang. Tak boleh. Itu bukan prosedur yang betul. Ya? Pemberhentian pekerja ni banyak jenis. Contohnya, awak boleh lihat sini, penamatan kontrak. Dah habis kontrak 3 tahun, boleh diberhentikan ataupun boleh disambung bergantung pada prestasi yang telah ditunjukkan. Ataupun persaraan. Persaraan dah habis tempoh bekerja, bersara sampai umur 60 tahun, 58 tahun. Okey, bersara. Okey, jadi pemberhentian pekerja ada juga sistem yang ditetapkan. Okey. Baiklah, itu saja untuk sesi tajuk yang pertama, iaitu pengurusan sumber manusia yang kita fokuskan kepada apa yang dimaksudkan dengan sumber manusia, kepentingan dan juga peranan. Baiklah, setakat ini saja untuk penerangan cikgu pada sesi pertama ini. Jadi, kita akan teruskan pada subtopik yang seterusnya pada kelas yang akan datang ataupun video yang cikgu akan hasilkan. Jadi, cikgu harap kamu semua dapat faham dengan lebih jelas walaupun tak ada buku teks di tangan anda. Cikgu harap awak guna bahan yang cikgu bagi sebaiknya lah. Okey? Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.